إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita pada muka surat 83 masih lagi bersama dengan kitab Syarah Usul Al-Thalathah, ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, syarahan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Muka surat 83 Nombor 2. Kulluha lillahi ta'ala. Qala al-musannifu, berkata al-imam al-syekh S-M-A-W ya. Kulluha lillahi ta'ala, seluruhnya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Huraiannya kata Syekh, maksudnya semua macam ibadah. Al-ibadah, ibadah ni kita dah sebut dulu, ismun jami'un, satu nama yang melengkapi bagi segala perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah daripada perkataan dan perbuatan, ya, sama ada perbuatan zahir ataupun perbuatan batin. Itu ibadat. Apa saja yang Tuhan suka. Bila Allah suka, Allah akan beri pahala. Ibadat. Jadi semua ibadah yang disebutkan di atas dan yang lainnya hanyalah hak Allah semata-mata. Hak Allah yakni dia panggil apa? Ditujukan segala bentuk ibadat itu hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh ada unsur-unsur untuk jin ke, untuk malaikat ke, untuk nabi ke, untuk wali-wali ke, tak boleh. Ya, hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Tidak boleh bagi sesiapa saja memalingkannya kepada selain Allah. Ini akidah kita. Kalau orang tu dipalingkan sedikit sahaja ibadah dia, 1% ataupun 0.0001% kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan dan dia telah jadi orang musyrik dan dia telah jadi orang kafir. Kan sikit ya dia palingkan ibadat kepada selain Allah. Baik, ini kita kena maksudnya hati-hatilah. Yang ketiganya, ini jelas ya, nombor 2 ni jelas ya. Yang ketiganya, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah ya. Jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia jadi orang musyrik dan orang kafir. Musyrik dan kafir. Baik, syirik dan kufur. Dalam Quran sebut tentang apa nama, faulaika humul kafirun, innamal musyrikuna najas. Allah sebut tentang orang kafir, Allah sebut tentang orang musyrik. Apa beza antara syirik dan kufur? Al-kufru wasyirku. Apa beza makna dua perkataan tersebut yang salah satunya melazimkan yang satu lagi? Kalau orang tu musyrik, orang tu kafir. Kalau orang tu kafir, orang tu musyrik. Jadi apa beza dua perkataan itu? Jadi al-farqu, beza di antara dua perkara itu, apa dia? Kufur. Kufur maksudnya engkar. Kufur maknanya engkar. Kan? Juhdul haq atau jahdul haq, mengingkari kebenaran. Wasitruhu, dan maknanya dia menutupkan kebenaran tersebut, dia tak terima, menutup daripada menerima kebenaran. Seperti orang yang mengingkari wajib solat,
Kita solat mana ada wajib, tak wajib solat. Kan? Mengingkari kewajipan solat. Beza orang yang mengingkari wajib solat dengan orang yang tinggal solat. Beza. Beza orang yang menghalalkan arak dengan orang yang minum arak. Dengan tidak menghalalkan, beza. Orang yang menghalalkan arak walaupun dia tak minum arak, tapi dia kata halal, dia kafir. Ya? Ini maksudnya kufur. Ingkar. Adapun syirik, dia maknanya sarful ibadah li ghairillah, sarfu ba'dil ibadah, memalingkan sebahagian daripada jenis ibadat kepada selain Allah. Ya, seperti mana orang yang meminta beristighasah, minta tolong dengan orang mati, menyeru jin dan menyeru sebagainya. Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, datangilah kami. Syekh Wali Fulan, datanglah kepada kami. Hai malaikat yang menjaga ini, datanglah kepada kami, tolonglah kami. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Ini semua kesyirikan. Ya, dia menyeru, maknanya dia menyeru selain Allah. Hai jin tasik sekian-sekian, timbullah, bawakanlah kepada kami budak yang hilang ini. Ini kesyirikan. Dia ni kafir dan musyrik walaupun dia Melayu. Macam orang duk pergi jumpa tok rumah minta apa, ubat guna-guna lah, minta ubat pelaris apalah, menega kan. Ini semua orang musyrikin walaupun dia orang Melayu. Mati kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dah. Dia berjumpa tok rumah, dia minta kat tok rumah lagu ni lagu tu. Baik. Ini contoh kesyirikan. Jadi maknanya bila sebut orang kafir itulah musyrik, musyrik itulah kafir. Ini sebagaimana dalam ayat apa nama yang akan dibacakan pada muka surat sebelah nanti tu. Surah An-Nisa ayat 117 berkenaan dengan kekufuran dan kesyirikan itu. Baik, kita tengok muka surat. Maka ia, dia kata, adalah kafir lagi musyrik. Penulis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan beberapa macam, beberapa jenis ibadah. Dan ia menyatakan barang siapa memalingkan sesuatu ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah menjadi kafir dan musyrik. Ramai orang jadi kafir, ramai orang jadi musyrik. Nak belajar ilmu kebal apalah kan, kena jadi kafir dulu baru boleh. Kena jadi musyrik dulu baru boleh. Nak belajar ilmu-ilmu yang boleh, orang kata apa? Apa lagi ilmu? Ilmu ghaib. ilmu syaitan lah. Ilmu syaitan, ilmu santau lah apalah. Nak santau orang lah apalah, ni semua. Kan kena jadi kafir dulu baru jadi lah. Kan belajar ilmu apa? Ilmu yang jenis kalau kita tengok dalam YouTube kat Indonesia tu kan. Yang ditetaknya orang tu tak melantun pedangnya. Macam tetak getah, tapi getah tak nampak pun, orang tu tak cedera pun. Kan? Jatuh terguling-guling di atas tanah dan sebagainya tadi kan. Ini semua kena jadi kafir musyrik dulu baru ilmu tu jadi. Minta seru pada jin-jin yang tertentu. Walaupun dia pakai serban hijau ke, serban merah ke, serban biru ke apa ke, dia telah menyeru selain daripada Allah. Dia kata, tak, kami baca kul huwa ya, 3 kul ya kami baca. Kami baca 3 kul tak edit pun. Kamu baca tak khusyuk, baik kita khusyukkan sekarang. Tak edit pun. Maknanya dia mesti ada ritual-ritual yang tertentu. Kena puasanya sekian-sekian hari. Kan tak boleh makan benda berdarahnya sekian-sekian hari, ataupun kena solat jemaah sekian-sekian hari. Siapa suruh? Jin suruh. Jin suruh. Jadi orang tu mentaati siapa sekarang? Mentaati jin kerana apa? Kerana nak dapat ilmu-ilmu yang tertentu. Dengan itu dia jadi kafir dan jadi musyrik. Menyekutukan Allah walaupun janggut panjang, walaupun pakai serban. Itu musyrik, menyekutukan Allah Taala, mati kekal neraka jahanam selama-lamanya. Wallahu walaupun sembahyang 5 waktu, walaupun sembahyang 5 waktu, walaupun bayar zakat, walaupun pergi haji, siap mati di Mekah pula. Tapi menyekutukan Allah, menyeru selain Allah, menyeru sekadar hanya menyeru selain Allah. Kan, wahai wali yang menjaga kutub utara. Kan?
datanglah kepada kami. Menyeru. Ini kesyirikan. Jadi nak jadi Muslim mudah, nak jadi kafir pun mudah. Nak jadi orang yang beriman taat kepada Allah, nak jadi musyrik pun mudah. Dua mudah. Nak jadi Muslim yang kita kata yang beriman kepada Allah, dia nafikan segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Sebab tu kita beriman, kita kena ada nafi dan isbat. Ada penafian dan pengisbatan. Kan? Tidak boleh nafi saja, tidak boleh isbat saja. Orang musyrik, dia pun isbat saja, dia pun tak ada nafi. Memang kami tahu Allah Maha Esa, tapi dia pun isbat saja, dia pun tak ada nafi. Kan? Kalau nafi saja, tak ada isbat, lagi teruk. Dia kena ada nafi dan isbat. Begitu. Nafi apa dia? Tiada yang layak disembah, diibadahi, diseru, dicintai, kan, ditakuti, bertawakal kepadanya dengan sebenar-benarnya kecuali hanya kepada Allah. Ya. Itu. Maksud kecuali itu isbatlah. Kecuali hanya kepada Allah. Nafi dan isbat. Kemudian ini kita betul sebab akidah ni kita kena mantap, kena yalah. Kalau kita akidah tak mantap, maka kita akan menyelewenglah. Lepas tu hidup penuh dengan kesusahan. Kan? Kesukaran, rasa macam-macam lah. Sebab apa? Sebab dia seorang itu nak menentukan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman jiwa seseorang dilihat kepada macam mana pengesaan dia terhadap Allah, macam mana tauhid dia kepada Allah, akidah dia kepada Allah, beriman dengan qada dan qadar Tuhan, redha dengan takdir Tuhan. Macam mana? Kan apa yang menimpa kita tadi. Tengok kepada akidah. Macam mana pemantapan akidah dalam diri masing-masing. Firman Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu, maksudnya diterjemahkan kepada tempat-tempat sujud ataupun anggota-anggota sujud. Tempat-tempat sujud di mana kita sujud tadi kan? Ataupun anggota-anggota yang kita sujud atasnya. Apa dia anggota sujud? Dahi kita kan. Hidung sekali lah. Sebab dahi dan hidung sekali. Jangan sujud dahi hidung tak sujud. Kan? Al-anf ya, minal wajhi. Ya, maksudnya jadi Nabi isyaratkan dahi, mana Nabi letak hidung sekali, mana sujud sekali dengan hidung. Itu anggota sujud. Dua tapak tangan, dua lutut kita, dan dua hujung jari kaki kita. Itu anggota sujud yang 7. Jadi wa annal masajida, segala tempat-tempat sujud ini milik siapa? Lillahi, hanya milik Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Fala tad'u, maka janganlah kamu semua menyeru. Janganlah kamu semua menyeru, memanggil-manggil. Kan? Ma'allahi, bersama Allah, ahadan, seorang pun ataupun suatu pun. Seru panggil hanya Allah Ta'ala sahaja. Dalam kita kata, dalam bentuk arti kata, kita menyeru dalam meminta. Menyeru dalam meminta. Jadi Allah ni kita seru, kita minta. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kita minta lah, birahmatika astaghith. Minta. Dalam surah Al-Mu'minun bawah tu, ayat 117, nak cerita tentang kufur dan musyrik. Kufur dan syirik. Firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara. Barang siapa yang menyeru, memanggil-manggil ma'allahi, bersama dengan Allah, ilahan, sebagai Tuhan, akhara, yang lain. Menyeru sebagai Tuhan, sebagai sembahan yang ditakuti, yang ditaati, yang dicintai, ya. Selain Allah, akhara, selain Allah, la burhana lahu, tidak ada petunjuk baginya, tidak ada satu pun dalil baginya, bihi, dengannya, tentang itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hanya saja perhitungannya dari sisi Tuhannya. Apa dia perhitungan itu? Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Dalam ayat ni Allah sebut barang siapa yang menyeru selain Allah, jadi menyebutkan Allah lah. Dan mereka tidak akan beruntung. Ini orang-orang kafir itu tidak beruntung. Jadi syirik dan kufur itu sekali ya.
Kan? Orang kafir itu orang musyrik itu orang kafir. Jadi kafir mana ingkar, musyrik mana menyekutukan. Walaupun orang yang menyekutukan Allah ini depa tidak mengingkari sebahagiannya. Contohnya depa percaya selain Allah Taala itu memberi ada power, kan? Ada kuasa. Tapi depa sembahyang, depa tak mengingkari sembahyang, tak mengingkari puasa. Tapi dalam pada yang sama, kan, mereka menyekutukan Allah. Maka mereka orang musyrik dan keimanan mereka tidak diiktiraf dan mereka itu dianggap sebagai orang kafir juga. Kan? Begitu. Kemudian yang menjadi tujuan pokok dari ayat pertama adalah masjid. Tujuan pokok ni tujuan utama lah. Dari ayat pertama itu adalah masjid, yakni tempat sujud atau anggota badan untuk sujud hanyalah milik Allah. Jadi kita meletakkan anggota badan kita atau anggota sujud tadi untuk sujud hanya semata-mata untuk Allah. Dan Allah menegaskan setelah itu dengan firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Janganlah kamu menyeru-nyeru, memanggil-manggil bersama dengan Allah Taala itu suatu pun. Jangan. Adapun yang menjadi tujuan atau pokok daripada ayat kedua adalah keterangan bahawa keterangan Allah bahawa barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah maka dia adalah kafir. Kafir. Kerana firman Allah, "Innahu la yuflihul kafirun." Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Jadi kafir terjemah makna ingkar. Ini mengisyaratkan bahawa tidak mungkin menemukan suatu dalil sedikit pun yang menunjukkan Tuhan itu banyak, lebih dari satu. Illa burhana lahu, tak ada dalil pun yang menunjukkan Tuhan itu lebih daripada satu. Sedangkan akal kata kalau Tuhan tu dua ataupun tiga, maksudnya alam ni habis hancurlah. Sebab Tuhan yang pertama menghendaki begini, Tuhan yang kedua menghendaki begitu. Maka berlakulah peperangan di antara dua Tuhan. Maka yang menang itulah Tuhan, yang kalah tu bukan Tuhan. Kan? Jadi begitu. Mana tak ada dalil. Akal ni tak kata mana mesti hanya satu Tuhan. Tak boleh ada banyak Tuhan. Jadi sebab tidak mungkin menemukan suatu dalil sedikit pun yang menunjukkan Tuhan itu banyak. Juga merupakan penjelasan bahawa tidak mungkin akan ditemukan satu buah dalil pun yang membenarkan adanya Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sebab tu terjemahan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya. Tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenarnya. Disembah tu maksud diibadahi lah dengan sebenarnya, illallah, kecuali Allah. Itu terjemahan yang sepatutnya. Bukan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan tak kenalah. Sebab di sana berlambak-lambak Tuhan orang sembah selain Allah. Kalau kata tepi jalan, tepi kedai tu, kan, berhala-berhala yang disembah tu, yang dianggap sebagai Tuhan. Ini kan tak betul lah terjemahan tu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang terjemahannya yang sebenar, tiada yang layak disembah. Tak ada yang layak. Yang lain semua tak layak, hanya yang layaknya Allah. Sebab apa tak layak? Sebab tak ada unsur-unsur ketuhanan dalam diri mereka. Tak ada unsur rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Habis tu masuk pula tajuk doa dan macam-macamnya. Doa dan jenis-jenisnya. Jenis-jenis doa. Di sini penulis dia datangkan hadis ayat Quran dulu lah. Surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 60 kan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkatalah oleh Tuhanmu, hendaklah kamu semua menyeru aku. Allah Ta'ala kata, serulah aku. Kamu semua serulah aku, panggillah aku. Ud'uni.
Allah suruh kita seru dia, panggil. Ya Allah. Panggil lah tu. Allahumma. Mana ya Allah? Allahumma tu maksudnya ya Allah lah. Kan? Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Ya, gitu. Jadi maknanya kita panggil, kita menyeru Allah. Dan Tuhan kamu kata, hendaklah kamu semua menyeru aku, memanggil aku. Kita panggil Allah. Astajib lakum, nescaya aku perkenankan untuk kamu. Kamu panggil aku perkenankan panggilan kamu. Allah sahut seruan kita. Astajib, nescaya aku akan menyahut seruan kamu ataupun panggilan kamu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur, an ibadati, daripada beribadat kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, nanti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan mereka itu hina, hina dina. Baik, kata Syekh rahimahullah, dalam hadis ini, wa fil hadis, dan dalam tadi dia mengayak Quran dulu, lepas tu dia datangkan hadis kan. Dan dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah inti bagi ibadah ataupun otak bagi ibadah. Berdalil kita baca, dan dalilnya adalah firman Allah Taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, sebab kita baca tadi lah. Baik, hadis ini dhaif lah. Hadis ini dhaif, makna dia sahih. Hadis ini dhaif, lemah. Sebab apa lemah hadis ni? Wa fil hadis ad-du'a mukhla ibadah, kerana ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ni maksudnya dia di sisi ulama hadis ini orang yang lemah. Di samping kelemahan dia juga seorang yang mudallis. Mudallis ni dia menyembunyikan sesuatu, tak bagi orang tahu, takut orang kata dia dhaif. Contoh lebih kurang makna gitulah, mudallis. Jadi yang sahihnya ad-du'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadat. Doa adalah ibadat, itu sahih. Jadi doa mukhul ibadah, makna dia betul lah, makna dia doa itu inti bagi ibadat kan, seruan tadi. Kemudian dia kata, ini adalah dalil pertama yang dibuat landasan oleh penulis dalam menjelaskan berbagai jenis ibadah yang telah beliau sebutkan, di mana beliau berkata macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah, jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah, antara lain Islam, iman, berdoa dan seterusnya yang kita baca itulah di muka surat yang sebelum ni. Beliau memulai menyebutkan dalilnya berdoa dan mengenai perincian dalil Islam, iman dan ihsan. InsyaAllah akan dihuraikan dalam pembahasan berikutnya, dia kata. Kemudian kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, penulis yakni Syekh Muhammad bin Wahab lah, Sahibul Matan kan, tuan punya kitab asal usul salasah tu. Ini kemudian kata Syekh Ibn Uthaymin, dia kata penulis berdalil dengan sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadat. Dan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat yang diulang tadi lah, yang dibaca tadi. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahawa doa adalah satu bentuk daripada ibadah. Ya, doa adalah satu bentuk daripada ibadah. Jadi bila kita berdoa, kita dapat pahala. Kita berdoa, kita minta dapat pahala. Ya, gimana bila kita minta banyak, dapatlah apa yang kita nak tadi, dan pahala pun banyak kita dapat. Itu keuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi sentiasalah berdoa. Dan hidup kita ni sebenarnya penuh dengan doa kalau kita tahulah. Daripada kita bangun tidur kan, daripada bangun tidur kita dah baca doa lah, kalau kita baca lah. Kalau tak ingat tak baca lah kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur kan. Kemudian kita baca doa zikir, doa dan zikir pagi gitu. Kemudian kita baca doa dan zikir petang. Kemudian apa lagi,
doa yang kita baca ni banyak sangatlah. Kan? Doa keluar rumah. Doa masuk tandas. Kan? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kan? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah, nak masuk rumah. Macam-macam doa kita baca nak buat ni, ada aja doa yang diajar kepada kita. Paling kurang bismillah dengan nama Allah. Jadi hidup kita ni penuh dengan doa. Jadi kalau kita tak diberi taufik oleh Allah untuk melazimi doa-doa tersebut, maka kita termasuk di kalangan orang-orang yang rugilah. Orang yang beruntung mereka yang sentiasa diberi taufik, petunjuk oleh Allah, kedorongan oleh Allah untuk sentiasa bermohon, berdoa, minta kepada Allah. Jadi begitu. Jadi orang yang berdoa ni sentiasa dalam peliharaan Allah. Bila kita lupa, mana Allah pun tak ingat kita. Uzkuruni fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh rahimahullah, maka barang siapa memohon sesuatu kepada selain Allah yang tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah. Kita minta kepada seseorang ataupun kepada satu makhluk tentang perkara yang makhluk tak mampu nak bagi. Contohnya nak melariskan perniagaan kita. Kita berniaga ni kan, berniaga tak laku, berniaga macam mana nak buat, berniaga bagi laku ni. Habis kawan kita pun beritahu, aku bagi cadangan, aku bagi jumpa sekian orang. Dia ni pandai buat untuk melariskan perniagaan kamu ni. Jadi begitu dia pun carilah orang tadi. Benda untuk melariskan perniagaan ni bukan siapa-siapa. Allah Ta'ala. Cumanya kita melaksanakan sebab dia. Jumpa bomo bukan sebab. Sebab untuk melariskan perniagaan kita mula-mula promosi ya. Masak bagi sedap-sedap. Masak sedap-sedap, lepas tu jual murah sikit. Lepas tu rajin buat kenduri. 10 pelanggan pertama makan percuma. Itu dia antara sebab untuk melariskan perniagaan. Bukan sebab pergi jumpa Tok Umar gantung ayat ni, tangkal ni. Itu bukan sebab. Macam makan Panadol lah. Makan Panadol sebab apa? Untuk menghilangkan sakit kepala. Memang Allah jadikan dia tu sebagai sebab. Bukan pakai tangkal untuk hilangkan sakit kepala. Bukan sebab. Gitu. Pasal apa kita kata bukan sebab? Sebab dia tak ada tajribah. Apa tajribah? Tajribah maksudnya pengalaman. Experience kan? Pengalaman kita. Bila kita sesuatu kan Nabi SAW kan suruh kita ni berubat makan apa tu sauda apa semua tadi kan. Itu berdasarkan mana Allah jadikan dia sebagai sebab. Dia sesuatu unsur yang panas. Bila panas dia akan melancarkan perjalanan darah. Tapi dos pula tak boleh lebih. Mentang-mentang nak bagi lega telan setengah botol. Lepas tu jenuh lah, gelabah lah. Gitu. Macam madu lebah lah, mentang-mentang nak jadi ubat telan. Minum sebotol sekali minum. Dan nenek gula menyecak. Kecil manis. Gitu. Baik. Tengok. Dia kata, barang siapa memohon sesuatu kepada selain Allah yang tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah, berarti dia telah berbuat syirik dan kafir. Mudah nak jadi kafir, mudah nak jadi musyrik. Kan, pergi jumpa doktor, minta nyawa. Kan, tolong sembuhkan saya doktor. Doktor kata saya ni bukan boleh menyembuhkan. Saya ikhtiar saja. Makan-makan ubat doktor tak lega. Doktor ni penipu. Kan. Dia ingat tu doktor yang menyembuhkan. Bukan. Gitu. Jadi kalau dia niat, dia yakin macam tu, maka dia telah musyrik dan kafir lah. Baik yang diminta tersebut orang hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Kalau pada orang hidup pun tak boleh kita minta, orang mati lagi aula lah kita tak boleh nak minta. Dia mati dah. Tak boleh nak buat apa dah. Kan? Kalau bulldozer mari depan dia pun langgar dia pun dia tak boleh nak lari dah. Orang dah mati. Jadi pergi minta pada orang dalam kubur yang tak boleh mendengar, tak boleh memberi manfaat dan mudarat pada orang lain. Hatta pada diri dia sendiri pun tak mampu dah. Tapi kita melihat kan fenomena ni, keadaan ni maksud dia berlaku di kalangan umat Islam kan. Kenapa? Kerana kejahilan lah. Terpesona dengan ibadat-ibadat, cara ibadat tertentu, golongan tertentu, maka mereka meniru. Ini kebanyakannya berlaku di negeri ataupun di negara seberang lah, sebelah Indonesia.
Kan? Sahabat-sahabat kita di apa nama negara jiran di Indonesia tadi banyak benda-benda pelik-pelik yang merapu tadi kan, yang boleh menyebabkan orang tadi boleh jadi musyrik dan kufur kepada Allah. Banyak sangat. Lepas tu diimport ke negara kita tadi. Sebab kita berjiran kan, bukan jauh pun. Baik. Barang siapa memohon atau minta sesuatu pada makhluk hidup yang ia mampu. Contohnya, Ustaz minta air segelas. Air segelas. Air apa? Air sejuk. Ustaz pun ambil lah air sejuk kat dapur tu, bawa pergi dia. Minum. Ini dia mampu. Kan? Baik. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Kan? Tolong ambilkan saya pen tersebut, tolong ulurkan pada saya buku tersebut. Minta tolong pada perkara yang orang mampu buat. Tolong belikan saya nasi goreng tom yam ke apa ke, dia mampu buat. Ini tak menjadi masalah. Tapi minta sikit nyawa awak dekat saya boleh tak? Itu tak boleh. Macam mana nak bagi nyawa dekat kita? Awak nampak sihat walafiat, minta sikit sihat boleh tak? Minta sihat sikit. Hak kawan kita kan. Gitu. Mana boleh? Dia kata seperti ucapan seseorang, hai si fulan, berilah saya makan. Ini mampu, orang mampu bagi. Wahai si fulan, berilah saya minum. Seperti ini tidak mengapa. Tak apa. Kan macam anak minta mak nak duit. Kan? Mak minta duit. Kan? Adapun yang meminta hal-hal semacam ini kepada orang mati, pergi ke kubur sekian-sekian, hai wali Allah, datangkanlah kepada aku hari ini makanan yang sedap-sedap, aku malas masak hari ini. Ini maknanya, atau orang yang tidak hadir di hadapannya, hai Syekh Abdul Qadir Jalani, kan, hari ini datangkanlah kepada aku rezeki yang baik-baik. Gitu. Maka ia telah musyrik. Musyrik ni apa? Menyekutukan Allah. Musyrik. Musyrik ni perkataan bahasa Arab. Asyraka yusyriku. Isyrakan, musyrik. Orang yang menyekutukan. Kerana orang yang mati atau gaib, gaib ni tak ada depan kita lah, tak mungkin mampu melakukan hal yang diminta. Yang gaib ni maksudnya yang tak ada di hadapan kita, yang tak tahu di mana-mana. Kalau jin mungkin ada dekat-dekat kita kan. Jika ia meminta kepadanya, berarti ia punya keyakinan bahawa yang mati itu, yang mati atau gaib, maksud yang tidak hadir tadi di hadapan dia, memiliki kemampuan luar biasa di alam ini. Kerana itulah ia menjadi musyrik, menyekutukan Allah. Ini contoh dia. Jelas kesyirikan dan kekufuran dia, apa yang menyebabkan orang itu boleh jadi musyrik dan kafir. Dari sudut doa ataupun seruan dan permintaan. Kemudian doa ada dua macam, dua bahagian lah. Dua bahagian doa tadi. Doa permohonan, doaul masalah, doa minta. Doa maksudnya minta, ya Allah aku nak ni, ya Allah bagilah aku kesihatan pada aku, ya Allah murahkanlah rezekiku, panjangkanlah umur, sihat walafiat. Minta kepada Allah. Doa al-masalah, sembuhkanlah aku dari penyakit, ya Allah kan. Dan doa ibadah, doa semata-mata beribadah tadi, beribadat kepada Allah. Tengok uraian dia. Di bawah ni dia menguraikannya. Doa masalah dulu, doa permohonan dulu. Artinya apa dia? Artinya memohon untuk dipenuhi hajatnya dan keperluan. Minta kepada Allah. Dia mohon minta kepada Allah supaya Allah penuhi hajat dan keperluan dia. Hal ini bisa bernilai, boleh bernilai ibadah jika doa tersebut dari hamba kepada Tuhannya. Dikira ibadat. Doa ni dikira ibadat bila kita daripada kita ditujukan kepada Allah. Walaupun kita minta hajat kita, ya Allah, kan? Hari ini mudahkanlah segala urusanku, ya Allah, kan? Jadi maknanya kita minta kepada Allah. Minta supaya Allah selesaikan hajat kita, keperluan kita, minta urusan kita mudah selesai. Dan kita dapat pahala. Kan? Dapat pahala. Baik, pasal apa? Pasal dapat pahala? Kerana apa? Dia kata hal tersebut mengandung
unsur hajat, keperluan hajat yang amat sangat, dan berserah diri kepada Allah, kepadanya, kepada Allah lah, serta dia berkeyakinan bahawa dialah, yakni Allah lah yang maha mampu dan pemurah serta luas kurnia dan rahmatnya. Ini kita kena semak selalu lah, seperti belajar tentang asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, supaya apa? Supaya tersemat dalam jiwa kita, dan kita akan hadirkan dia ketika dalam keadaan kita tersepit, susah dan sebagainya. Kita ingat Asma'ul Husna tadi kan, ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Rahman, faham Ar-Rahman kan, faham Al-Aziz, faham Al-Ghafur, faham dengan sebenar-benar faham. Jadi di situ akan datang ke motivasi, akan datang ketenangan kan. Orang beriman dia macam tu, dia relax ya. Nak bimbang apa, Tuhan dah tentu dah, kita ikut je lah, kita dah usaha dah buat dah, relax, tenang kan. Jadi apa-apa pada kita, mudarat dan musibah tadi, semuanya di atas kehendak Allah Ta'ala, yang semua tu baik untuk kita, manfaat pun baik, mudarat pun baik untuk hamba tadi. Jadi setelah kita berusaha, berdoa, berusaha, bertawakal kan, maka serahlah pada Allah. Apa jadi kita? Alhamdulillah. Kalau dapat yang seronok, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat benda yang seronok kan, alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tiba-tiba dapat benda yang jiwa kita rasa macam sedih, susah dapat je, tapi dapat macam tak seronok. Alhamdulillah ala kulli hal. Contohnya hari ni kan, kita meniaga nasi lemak kita, pondok tu terbalik, habis hujan masuk dalam nasi lemak, jadi nasi tak lemak dah. Kan, siapa nak beli dah nasi tak lemak, jadi nasi bubur dah kan. Jadi gitu, dapat juga. Orang tanya macam mana meniaga hari ni, ya, alhamdulillah ala kulli hal kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia tak membebel, tak mengacau-acau dan sebagainya, semuanya dia redha, dia dapat pahala tadi. Dia orang beriman dia macam tu, dia sentiasa dalam keadaan maknanya menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Tapi susahlah benda tu, melainkan apa yang Allah Ta'ala beri daripada taufiknya. Baik, yang kata kita, seperti ini boleh dilakukan sesama hamba Allah, asalkan yang diminta tersebut mampu mengabulkan dan mengerti tentang maksud permintaan tersebut, seperti ucapan seseorang, hai fulan, berilah saya makan. Itu doa al-masalah, doa permintaan, seruan, menyeru dengan meminta. Maksudnya doa al-masalah, menyeru untuk meminta. Jadi kalau kita seru seseorang, kita panggil dia, oh mari sini kan, tolong saya, jatuh sampan ke, jatuh kan dalam sungai ke apa, kita panggil orang kan, tolong pakcik, tolong, kita menyeru pakcik tadi, dia ada depan kita, Syekh Abdul Qadir jangan tolong, Syekh Abdul Qadir pun mana mati dah pun kan, Nabi Khidir tolong, Nabi Khidir pun dah mati dah pun, alaihissalam, gitu tolong apa, gitu. Baik, ini doa al-masalah. Kita kena beza doa masalah dengan doa masalah ni, doa permintaan. Masalah ni bahasa Melayu makna lain. Masalah bahasa Melayu ni problem, masalah, faham? Musibah. Bahasa Arab masalah minta, perkara ataupun makna minta, ada dua makna dalam bahasa Arab ni. Masalah sama ada makna perkara, masalah yang kedua perkara yang kedua kan. Ini masalah, maksud permintaan. Kena beza istilah Melayu dengan istilah Arab ni. Kadang-kadang perkataan sama, penggunaan dia tak sama. Siapa yang ubah penggunaan tadi? Kita orang Melayu lah ubah penggunaan makna dia. Asal orang Arab dia guna untuk dia dah, tapi kita tukar, kita palingkan makna dia dan bahasa kita. Contohnya masalah, memang dalam bahasa Arab bukan masalah tu makna dia kan. Bahasa Arab makna muskilah kan, muskilah, musibah. Muskilah pun makna lain juga, kekeliruan. Musibah musibah lah kan, bencana tadi. Baik, dia kata lagi, adapun doa
ibadah biasanya yang bersangkutan melakukannya sebagai penyembahan terhadap yang diseru dengan doa. Dengan harapan agar ia mendapatkan balasan dan pahalanya serta takut akan siksaannya. Ini doa ibadah. Saya ulangi, kita baca. Adapun doa ibadah biasanya yang bersangkutan melakukannya sebagai penyembahan terhadap yang diseru. Ya. Dengan doa, dengan harapan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Doa dijauhkan daripada kemurkaan Allah. Gitu. Dengan harapan agar ia mendapatkan balasan pahala, balasan dan pahala, balasan kebaikan lah, serta takut akan siksaannya. Berdoa kan takut siksaan Allah Ta'ala. Yang demikian ini tidak boleh bagi yang berdoa memalingkannya kepada selain Allah. Ini mana yang mampu hanya Allah Ta'ala. Barang siapa yang memalingkannya, barang siapa memalingkannya berarti dia telah melakukan syirik besar. Doa kepada selain Allah. Pergi kepada Syekh Wali si fulan, kubur yang dianggap sebagai wali-wali kan, pergi minta. Cuba tengok dalam YouTube kan, lambak-lambak depan dia buat minta. Pergi ke kubur Habib Noh di Singapura tu kan, minta-minta. Lagi satu tengok yang terbaru ni kan, tak tu dia buat macam bentuk tokoh merah kan, ada gambar patung dua, doa minta pasang lilin. Di Indonesia ada tak orang Indonesia sini? Tak ada kan? Indonesia tengok nanti ada lah tu. Ada kan tengok kan? Ada. Kan? Mungkin puan tak sempat tengok sebab sibuk kan. Sibuk kan. Jadi orang lelaki pun sibuk je. Tapi kadang-kadang dia sempat tengok. Saya 2-3 kali tertengok dalam patung kan. Yang kamera bawah dia tu macam ada kuburan. Betul. Maksudnya patung tu sebagai gambaran di kubur tu ke? Wallahu alam. Tapi depan duk berzikir berdoa lah. Kopiah ni pakai kopiah putih. Kopiah putih pakai jubah pakai doa. Dengan lilin pasang kan. Ini musyrikun, kafirun. Jelas. Ya. Pasal apa? Pasal tak ada keuzuran lah bagi mereka sebab ulama dan ulama bagi tahzir dah. Ya. Wallahu ta'ala ala, itu perbuatan yang kufur lah dan perbuatan yang syirik. Wal'iyazzubillah. Melainkan kata orang, kalau orang tu tak, dia memang tak tahu betul benda tu tak boleh, dia memang jahil suruh. Itu cerita lain lah. Kan? Hukum kufur kat atas individu tadi, setelah diberi penjelasan apa semua tadi kan, barulah maknanya dia jadi kafir lah. Gitu dahsyat. Tengok kan. Kemudian inilah ia syirik besar yang membuatnya keluar daripada agama Islam dan dia mendapatkan ancaman daripada Allah sebagaimana dalam firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Gitu. Jadi ini kita dah baca tentang pembahagian doa masalah, doa permintaan dan doa al-ibadah, doa yang lebih berbentuk umum lah kan. Kemudian masuk pula tentang al-khauf, rasa takut. Khauf maksudnya dalam kataan bahasa Arab tadi makna dia takut. Firman Allah Ta'ala dalam kotak ni, maksudnya dalam kotak ni, ini matan usul salasah lah, Syekh SMAW Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dalilul khawfi, dalil bukti yang menunjukkan tentang khauf itu adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum, maka janganlah kamu semua takut pada mereka. Allah larang kita takut pada selain Allah ni. Dan Allah larang. Takut ni pula bahagian saya lah. Ada takut yang tabi'i kan. Di bawah ni sebut. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Naklah kamu semua takut kepada aku jika kamu orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah. Baik, bawah tu huraian dia. Ini Syekh Ibn Uthaymin menguraikan di bawahnya. Takut ataupun gundah dia kata. Terjemahlah kalau gundah ni kalau dalam bahasa Melayu kita bukan makna takut kan.
Kalau buka kamus dewan tu, gundah ni bukan makna takut. Dia risau. Dia risau kan. Risau. Takut. Mungkin jugalah boleh makna takut, risau, boleh ada dalam kategori tu lah, maksud dalam makna risau kan, risau yang amat sangat. Kan? Iaitu reaksi atas munculnya kekhawatiran, bimbang akan terjadi sesuatu yang membahayakan, menghancurkan atau menyakitkan. Orang ni dia takut daripada benda macam ni lah. Takut kesakitan, takut kebinasaan, kemudaratan. Takut kan? Bukan takut daripada duit. Ada orang takut duit? Takutlah. Duit banyak ni takutlah. Kan? Baik. Allah melarang takut terhadap pengikut syaitan, Maknanya syaitan dan pengikut dia lah. Allah larang kita takut syaitan dan pengikut dia daripada kalangan jin dan manusia. Sebab tu disuruh kita baca tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kejahatan ni kita minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan jin dan kejahatan manusia. Mana manusia dan jin yang jahat ni sama taraf lah. Mana ada jin yang sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Itu tak betul. Kan? Sama taraf. Kalau sejahat-jahat jin sama orang yang sejahat-jahat manusia, sama. Mana boleh kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia? Ini fitnah. Fitnah ni. Kan? Kepada puak jin. Kesian dia bawa. Fitnah dia bawa kan. Kan hak pergi belajar, pergi masjid, semayang kan, pergi kelas, kuliah, mengaji apa semua. Balik berdakwah dituduh sejahat-jahat manusia. Kan? Macam mana? Jahat-jahat manusia ni semua kejahatan terkumpul dalam diri dia. Baik. Allah melarang takut terhadap pengikut syaitan dan memerintahkannya hanya takut kepadanya. Takut ada 3 macam, 3 bahagian lah. Kan? 3 bahagian takut. Pertama, takut alamiah. Bukan alamiah, alami. Alam. Okay? Khauf tabi'i. Dia punya khaufun tabi'iyun. Tabiat kita takut kan? Contohnya takut api kan? Takut pada api panas. Kenapa? Kerana panas. Rimau, ular, kan? Serigala. Kan? Di mana ada orang nak kawan dengan harimau, melainkan tak tahulah yang sarkas apa semua tu kan. Kawan juga tapi dia kena ngap juga akhirnya. Baru ni kita tengok dalam tu lah. Dia ni bela harimau putih, singa putih. Singa 2 ekor singa putih dia bela. Akhirnya dua-dua tu ngap dia. Mungkin dia pun lapar gara-gara, emosi tak bagus. dia bunuh tuan dia tadi. Sebenarnya dalam diri dia tu ada takut. Sebenarnya kita jangan orang kata orang putih ni berani. Depa ni mencabar ketakutan sebenarnya. Kan? Ada panjat gunung, tengok panjat gunung bukit tinggi-tinggi tu kan. Kita kalau bagi 1 juta pun kita tak buat kerja tu. Kan? Panjat KLCC tu. Panjat KLCC tu kan. Ada orang Perancis mana kan panjat jadi Spiderman panjat tu. Depa mencabar ketakutan dan mencabar kematian buat ni. Sebenarnya depa nak orang tu nak challenge takut dalam diri depa tu, padahal dalam diri depa dan diri itu kan ada rasa takut tadi. Cium kepala ular tudung apa kobra lah apalah kan. Lah kali mati kena patung ular. Jadi maknanya sebab dia kan. Tapi dia telah mencampakkan diri dalam kebinasaan lah maksud dia. Allah larang dia campakkan diri dalam kebinasaan, pergi duduk dalam sangkar ular tu suruh. Sama suruh. Nak riak lah tu. Tak ada kerja lain lah. Kerja lain lah nak riak, nak menunjuk-nunjuk ya. Kan? Yang nak duduk dalam sangkar ular apa semua tadi kan. Nak tunjuk orang. Tidak, dia tak masuk dalam TV video tu. Boleh dosa percuma riak dengan orang ni. Dosa riak boleh. Akhirnya mati kena batu ular tu. Ini cerita dia. Ini khauf yang tabi'i. Biasalah hati kita tadi kan. Seperti takutnya seseorang terhadap binatang buas. Mana ada orang nampak singa nak kejar singa, nak pergi duduk berkawan dengan singa. Singa. Dia terkam kita pun terkam dia. Nak pergi peluk dia, dia pun ngap kita.
Kan? Takut. Lari. Pergi zoo tu pasal apa? Pasal ada pagar. Tak nak pagar, siapa pun tak nak pergi zoo. Kan? Tengok singa. Jom tengok singa. Tengok singa. Baik. Kemudian api. Kemudian tenggelam, yang lemas. Dan lain-lain. Hal ini wajar bagi setiap manusia. Ada perasaan ni. Allah Ta'ala ciptakan perasaan ni dalam diri kita. Ya kan? Kalau tak ada ni, tidur atas jalan, tengah-tengah jalan raya. Tidur. Ya, sebab apa? Tak bimbang, kena langgar kereta dan sebagainya. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun ada perasaan tu. Dalam surah Al-Qasas kan. Ketika dia dah pukul orang tadi sampai mati kan. Sekali pukul mati orang tu. Fawakazahu Musa faqada alaih. Qala hadha min amli syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Lepas tu sampai ayat ni. Bila dah pagi-pagi tu. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka pada waktu pagi di bandar itu, dia rasa takut sambil dia mengawasi lah. Takut orang nampak dia. Takut askar Firaun datang tangkap dia. Takut. Sebab tu dia lari. Ya. Lepas tu dia dalam keadaan macam tu pula. Hak kemarin buat pasal pula. Kan, nak bergaduh dengan bangsa Firaun tu, dia panggil Musa. Israel kan, seorang Israel tu. Dia kata Musa. Dia nak pergi, Nabi Musa pukul lagi orang lain pula. Dia suka buat kacau. Orang lain dia pukul dah. Nabi Musa pukul. Besoknya dia minta tolong Nabi Musa pula. Sebab pukul orang lain pula. Jadi Nabi Musa nak pukul orang tu. Orang tu kata, qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslihin. Musa, anak pukul aku kah? Anak bunuh aku kah? Macam mana hang bunuh semalam? Hang ni nak jadi orang jahat atas muka bumi tak? Tidaklah engkau ini melainkan nak menjadi orang jahat, sombong, orang yang gedebel di atas muka bumi. Kan? Lepas tu tengah waja'a rajulun min asal madinati qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Fakharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najini minal qaumil zalimin. Fakharaja minha khaifan. Maka keluarlah Nabi Musa daripada bandar tadi dalam keadaan takut. Keluar, kan? Nyorok-nyorok, lari. Sampai ke Madian. Walamma warada ma'a Madyana. Sampai habis kisah tu kan? Surah Al-Qasas. Baca bagi faham. Baik. Jadi fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka kerana itu jadilah Nabi Musa alaihissalam di kota itu merasa takut, menunggu dengan khawatir akibat perbuatannya apa? Pukul orang, bunuh orang semalam. Dia bukan sengaja bunuh. Qala hadha min amali syaitan. Dia kata dia kerja syaitan, bukan kerja aku. Bagi sekali pukul mati kawan tu. Kita kalau tahu kata pukul orang mati ke, kira nak pukul saja. Siap. Gitu. Tapi pukul orang kena pukul gantung, mati kan. Tak. Ni. Tapi ini cerita khauf, takut yang tabi'i, sifat manusia tadi kan. Tapi jika perasaan takut tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan kewajipan atau melakukan yang diharamkan, maka hal tersebut menjadi haram. Kerana sesuatu yang menjadi sebab meninggalkan kewajipan atau mengerjakan yang diharamkan, maka haram pula hukumnya. Allah kata fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Gitu. Jadi maknanya takut, kalau kita takut sampai kita tak buat benda yang wajib yang Allah Taala perintahkan tadi, maka jadi berdosa pula lah. Kan? Takut. Jadi kita maknanya contohnya nak solat saya takut kena tangkap solat tetap kena solat, walaupun solat berselindung ke apa, contohnya berada dengan orang kafir kan. Berada dengan orang kafir, dia kata siapa tak orang sembahyang, orang Islam tangkap bunuh. Jadi maknanya takkan dia kena tinggal solat, dia kena solat juga. Ada gitu. Jadi maknanya macam kita baca dalam kisah orang Islam di Spain lah, di Spanyol dulu masa di akhir era mana yang kejatuhan empire Islamiah tadi kan.
Mereka hidup di negara yang asalnya kafir, jadi Islam, lepas tu jadi kafir balik kan. Maknanya semayang terpaksa menyamar jadi orang Kristian. Nak lari tak boleh. Nak lari keluar daripada negara dia pun tak boleh. Kan? Jadi terpaksa hidup di situ. Hidup di situ terpaksa menyamar. Jadi maknanya nak balik rumah semayang. Kan? Sampai terpaksa dia tadi ikut cara hidup orang Nasrani, nak membezakan. Sampai raja tadi orang Nasrani tak boleh nak bezakan mana dia orang Islam, mana dia orang Nasrani. Akhirnya dia macam mana dia nak buat? Dia kata kita isytiharkan. Siapa mana-mana orang Islam boleh meninggalkan di mana ni, Cordoba ke mana ke ni, boleh tinggalkan tempat ni. Kita sediakan kapal di pelabuhan. Dia bersedia kapal tu. Kan? Jadi orang Islam ni macam percaya, jadi seronok kan. Dia betul dah orang Islam ni. Padahal sebelum ni orang Islam hidup bersama dengan mereka tidak menzahirkan Islam. Tapi kalau solat balik solat kat rumah, bersembunyilah. Kita nak ceritanya kalau takut sampai tak solat, tak boleh lah. Tapi kalau mereka ada mampu untuk berhijrah, mereka tak hijrah, mereka berdosa lah. Kan? Berdosa lah. Tapi ni cerita mereka tak mampu nak hijrah kan. Sehingga raja kata, siapa nak meninggalkan tempat ini, kita sediakan. Orang Islam mana-mana yang masih ada boleh keluar daripada sini dengan aman. Jadi pun ingat begitu. Rupanya ramai lagi orang Islam. Ramai lagi. Jadi esoknya dia keluar, dia boleh tengok betul kapal ni memang dah disediakan dekat pelabuhan. Dia keluarlah ramai-ramai. Semua kalau kanak-kanak, orang tua apa semua dia keluar. Kan? Yang duk tunggunya tentera-tentera tadi lah. Tentera-tentera Kristian tadi duk tengok ya. Bila dia keluar habis semua, berkumpul dekat pelabuhan tadi, maka raja perintahkan kapal dibakar. Tercengang-cengang lah orang Islam tu yang, maka dibunuh habis semua, total, kecil, besar semua, baby ke apa ke semua dia berbunuh, campak dalam laut, berubah laut jadi warna merah tadi, darah orang Islam. Cerita ringkas lah maknanya kaitan tentang ni, cumanya kita cerita tentang takut tadi. Tapi dah cerita sikit je lah. Kan? Kok hilang mengantuk tu. Dah masa pun dah habis dah. Habis tu kan? Kita sambung insya-Allah tadi. Kapan tadi kita berhenti? Takut kepada Allah ada kalanya terpuji dan ada pula yang tidak terpuji. Dia kata, terpuji jika akhirnya membawa seseorang bisa menghindar daripada maksiat, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jika takut tersebut menghasilkan sikap seperti itu, maka hati merasa tenang, tenteram dan gembira dengan nikmat Allah serta berharap akan pahalanya. Takut yang tidak terpuji adalah yang jika akhirnya menyebabkan timbulnya sikap putus asa terhadap rahmat Allah. Contoh dia. Dan patah semangat dari seseorang sehingga ia tenggelam dalam kesedihan atau bahkan dalam kemaksiatan kerana keputusasaan yang mendalam. Sebab Allah melarang kita daripada berputus asa. Ini takut yang tidak terpuji. Takut sangat, tak payah semayang lah. Tak payah semayang pun masuk neraka jahanam juga. Bersama semayang. Takut dia amat sangat tadi kan, sampai mendatangkan sifat putus asa daripada rahmat Allah. Ini takut yang dimurkai oleh Allah lah. Kan? Begitu. Jadi insya-Allah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang tentang takut ni. Ya, takut yang ibadah tadi. Dan kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita takut ni. Kan? Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi kepada kita takut lah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka ila akhiri ad-du'a. Hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Cerita doa minta takut. Kita disuruh minta kepada Allah Ta'ala supaya kita takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika. Allah berikanlah kepada kami kan daripada perasaan takut kepada Engkau. Kepada Allah agar aku takut kepada-Nya. Ya, min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika, yang mana takut itu akan menghalang kami daripada melakukan maksiat kepadamu. Nak buat maksiat takut kepada Allah. Perasaan tu mari. Kita minta kepada Allah Taala beri rasa takut ini, kan? Maka maknanya takut yang boleh mendatangkan pahala. Gitu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita berhenti di sinilah insya-Allah, sambung lagi. Jadi itulah moga kita boleh kefahaman insya-Allah, dan
kita boleh ingatlah ilmu insya-Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.